Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tengah hari ini saya ingin berkongsi sedikit tips yang agak sesuai lah untuk semua pengguna, terutamanya pengguna kenderaan. Okay, kereta zaman sekarang ni dia mempunyai sifat yang bijak lah bagi memastikan bahawa pengguna dapat dimaklumkan jika suatu perkara terjadi kepada kenderaan mereka. Maklumlah kita ni bukannya sempurna dalam memeriksa kenderaan kita secara manual. Jadi kereta-kereta kebanyakan telah dilengkapkan dengan indikator-indikator ataupun alam-alam yang tertentu yang boleh membantu dalam menentukan mengesan permasalahan pada kereta-kereta kita. So pada kali ini saya akan menunjukkan satu tips yang sesuai yang mana telah berlaku pada diri saya sendiri, di mana kenderaan saya telah menunjukkan satu indikasi yang amat berguna. Kenderaan saya yang banyak memberi sumbangan selama ni dalam pengangkutan saya lah kesana kesini. Jadi sesuatu telah berlaku semasa penggunaannya dan ia telah memberi satu pengajaran lah untuk semua, untuk saya dan juga untuk semua, agar perkongsian ini dapat dimanfaatkan. Kenderaan saya Pro 2 kancil yang telah memberi perkhidmatan yang terbaik selama hampir 17 tahun sebab mula beli pada 2003. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, kenderaan kita ni mungkin berbeza dengan kenderaan-kenderaan yang lain, tapi mempunyai asas yang hampir sama pada keseluruhan secara umumnya lah. Okey, dia ada tempat kunci, tentunya dia ada tempat untuk signal ke kiri ke kanan, dia ada juga horn, dia ada juga untuk wiper. Okey, selain daripada tu ada set radio, aircon, dan yang paling utama ni lah set yang saya nak tunjukkan adalah paparan antarmuka, yang mana ini adalah meter RPM, 1000 RPM per minit, 1000 cycle per minit injak kita. Dan ini kelajuan roda kita, berapa laju antara 0 hingga 160, tapi jalan raya kita hanya membenarkan 110 saja. Pastikan anda mengikut pada panduan. Okey, yang ini pula adalah indikator bagi menentukan suhu kenderaan kita. Kalau dia naik kepada tanda merah tu menunjukkan bahawa kereta kita mungkin bermasalah dari segi sama ada radiator bocor, air kurang, sebagainya. Dan ini pula indikator yang selalunya turun, tak naik-naik. Naik bila kita isi minyak lah, turun bila kita gunakan. So pastikan ada pada kedudukan yang betul. Kalau kita lihat kat sini, dia ada warna merah di bahagian minyak ni. Dia sebenarnya bila paras menunjukkan pada merah, secara umumnya dia sebenarnya ada lagi lebih kurang 50 km sebelum kehabisan secara total. Jadi anda pasti dapat mengisi sebelum dia habis lah. Okey, ini indikator untuk pintu ada terbuka lah, kiri kanan, depan belakang, ataupun bonet. Okey, dan ni meter odometer dan juga jarak perjalanan. Di sini ada satu meter yang saya nak tunjukkan kepada anda sebentar lagi. Okey, kalau kita letak kunci, di bahagian kunci, meter di bahagian tersebut ataupun indikator lampu di bahagian tersebut akan menyala. Ini contohnya. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan lagi. Okey, yang ini adalah indikator untuk menunjukkan bahawa minyak di enjin adalah mencukupi. Kalau dia tak mencukupi, dia akan terus menyala apabila kita hidupkan kereta. Dia akan padam bila kita hidupkan kereta dan jika tiada masalah. Okey, ini indikator untuk menunjukkan handbrake kita. Kita sedang tarik handbrake kita. Okey, yang ini indikator untuk bateri.
Okey, indikator bateri ni bila kita masukkan kunci dan hidupkan, indikator ni semua akan menyala. Tetapi sepatutnya bila enjin telah hidup, indikator ni akan mati. Bateri, handbrake kita lepaskan. Okey, indikator minyak enjin, indikator pintu, bila kita tutup pintu dia akan terpadam. Okey, itu indikator bagi kenderaan kecil. Mungkin kenderaan yang lain mungkin agak berbeza. Okey, so apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah yang berlaku pada saya 2 hari lepas. Indikator lain okey, indikator bateri saja dia menyala. Bila saya letak kunci dia menyala, dan bila saya hidupkan enjin dia tetap terus menyala. Okey, kereta hidup macam biasa, boleh berjalan. Cuma bila sampai hari kedua ada sesuatu yang berlaku, di mana tiba-tiba semasa kenderaan itu berjalan, radio termati. Bila kita tutupkan aircon, radio hidup semula. Okey, so dia menunjukkan bahawa terdapat kekurangan dari segi bekalan kuasa bateri kepada radio disebabkan oleh penggunaan aircon bersamaan. Okey, jadi indikator bateri itu terus menyala, dan bila keadaan tu semakin meruncing, bila kenderaan tu perlahan di traffic light, ataupun itu hari kebetulan semasa ada roadblock, kereta perlahan, kemudian bila nak bergerak semula selepas roadblock tu kereta tu mati. So bila mati, abang polis lah, nasib baiklah abang polis di tempat yang buat roadblock tu membantu menolak kereta tu ke tepi. Dan saya telah pastikan bahawa masalahnya adalah disebabkan oleh kuasa bateri yang bermasalah. Untuk makluman juga, sebenarnya bateri kereta kanci saya ni saya dah baru je beli bulan 6 semasa PKP tu hari, sebab masa tu kenderaan tak bergerak, jadi bateri yang ada tu pun memang dah lama dan dah tak boleh charge, sebab masa PKP tu kita tak bergerak sangat kan, dia tak boleh charge. Okey, jadi saya beli bateri bulan 6, jadi takkan saya ingatnya pada peringkat awal adalah disebabkan oleh bateri yang lemah. So saya pergi balik semula ke kedai tu, kebetulan kedai tu tutup, paksalah beli bateri baru, kalau tidak macam mana kereta ni nak bergerak kan. So saya beli bateri baru dengan harga lebih kurang dalam 150-160 tak silap, dan saya pasang. Okey, saya pasang bateri tu di kenderaan ni, hidup. Okey, hidup, jalan. Cuma lampu ni dia tetap menyala. Okey, jadi kemusykilan. Masalah bukan pada bateri pada secara umum dan sebenarnya, tetapi masalah daripada kemungkinan 3 perkara. Okey, yang pertama, sama ada bila indikator ni hidup, sama ada yang pertama bateri. Okey, so bila saya ganti bateri okey, tapi indikator tu tetap menyala. Okey, so masalah kedua kemungkinan adalah wire yang mungkin short ke apa kan, ataupun leaking. Okey, yang ketiganya mungkin masalah yang paling besar lah yang mungkin menimbulkan kerisauan adalah alternator. Okey, alternator ni sebenarnya adalah seperti mana dinamo yang membekalkan tenaga. Bila kenderaan kita bergerak, dinamo tu akan berpusing, dan pusingan dinamo tu akan mengecas semula bateri. Okey, dan bateri kita ni perlu berada dalam kuasa 12 volt ke atas untuk memastikan bahawa fungsinya adalah sempurna. So alternator ni yang akan memberikan tenaga semula kepada bateri, dan bateri ni kemudian kita akan gunakan sebagai starter untuk kenderaan kita. Okey, so kita lihat satu persatu. Saya tunjukkan satu persatu permasalahan yang kemungkinan timbul. Satu bateri, dua wire, dan ketiga alternator. Okey, kita lihat satu persatu. Kena buka bonet kenderaan kita. Kita kena buka bonet kenderaan kita. Kita kena lihat kedudukan bateri, wire dan juga alternator tersebut secara lebih spesifik.
Okay, saya akan tunjuk satu-satu bateri, wire dan juga alternator tersebut. Okey, yang pertama ini adalah bateri. Okey, bateri baru yang saya terpaksa gantikan disebabkan oleh bateri yang lama telah kekurangan kuasa. Okey, ini bateri. Okey, so mungkin bila bateri ni dah jangka hayatnya secara asasnya jangka hayat bateri ni mungkin dalam 3 tahun ataupun paling maksimum pun mungkin boleh bertahan sampai 5 tahun. Itu standard lah. Dan bateri zaman sekarang ni dia tidak memerlukan penyelenggaraan yang rumit. Kita tak perlu tambahkan air. Ini kita kata bateri charge yang sel kering lah. Kita tak perlu tambahkan air. Jadi kita pakai dan kita cuma kena pastikanlah dia berkuasa penuh. Okey, di sini kalau anda lihat ada lubang untuk menunjukkan kuasa-kuasa bateri tu pada keadaan yang sepatutnya lah. Kita lihat kalau ni dia ada menunjukkan beberapa kriteria-kriteria. So kita kena perbandingkan lah dengan kriteria pada indikator di bahagian tersebut. Okey, itu berkaitan dengan bateri. Okey, bateri ni pun ada pelbagai. So kena pastikanlah kuasa bateri dan juga kenderaannya adalah sesuai, sebab saiz tu mungkin kecil kalau di kancil. Kalau anda beli kereta bateri kereta lori, tentu dia tak boleh masuk dalam sini. So pastikan bateri adalah bersesuaian. Dan kalau kuasa bateri ni lebih kurang, kalau tidak silap saya, berapa standard dia? Umumnya dia 12 volt. Kat sini kod dia MFNS40 CL. Okey. So kalau anda beli bateri di kedai itu, beritahu je lah kenderaan apa yang anda gunakan. Itu satu. Dengan yang kedua berkenaan dengan wiring atau pendawaian bateri dan juga ke body lah. Okey, ini positif, merah adalah positif, dan dia bersalut, sebab jika ni kena pada besi di bahagian ni, dia boleh short, boleh terbakar kereta kita. So pastikan kekal bersalut supaya tidak short. Okey, itu positif. Yang ni pula dia adalah negatif. Negatif adalah bateri charge yang bersambung kepada body. Jadi dia tidak ada masalah, dia terdedah macam ni. Okey, ni so kena pastikan wiring ni selama di bahagian-bahagian timah ni kadang-kadang dia teroksidize, akan ada kerak-kerak tai gigi dekat situ. So pastikan dia bersih lah, dan connection dia ni bersambung lah. Begitu juga di bahagian yang positif lah. So kerak-kerak dia tu pastikan tak ada, dan dia wire sambungan dia adalah baik lah. Okey, so sambungan-sambungan wire-wire ni kena pastikan dia berada pada kedudukan yang sempurna. Mungkin anda boleh meminta mekanik anda membuat semakan lah. So dua wire, wire ni akan cas ke bahagian-bahagian enjin lah, sama ada untuk motor, bagi radiator, ataupun untuk bahagian-bahagian aircon. So ini bahagian radiator. Okey, itu berkaitan dengan wiring lah. So pastikan wiring ni mungkin agak teknikal untuk kita sendiri menyimak wiring tersebut. So serahkan pada yang arif lah. So untuk yang kali ni kita hanya mengurang pada indikator bagi cas bateri tadi. Okey, so yang kedua ni tadi berkaitan dengan pendawaian. Permasalahan yang mungkin berlaku adalah disebabkan oleh pendawaian. Okey, yang ketiga ni mungkin agak kritikal sikit lah, dan mungkin ada modal yang lebih besar lah berbanding masalah pertama berkaitan dengan bateri, masalah kedua berkaitan dengan pendawaian. Masalah ketiga ni mungkin kritikal dan memerlukan modal yang sedikit besar lah. Okey, dan kalau kereta saya ni telah berusia lebih kurang 17 tahun. Jam celik
sejak first edition Proda yang baru ni rupanya dah 17 tahun dan telah banyak berjasa lah. Jadi kena jagalah dengan usianya. Okay, so perkara ketiga ataupun masalah ketiga adalah alternator. Okay, kalau kita lihat alternator ni sebenarnya di bahagian tu tu alternator ni dia akan bersambung dengan enjin melalui kabel-kabel pergerakan ni ada dua kabel ni so kabel-kabel ni pun selalu kita pastikan bahawa dia berfungsi lah Okey, so alternator ni dia seperti dinamo bicycle ataupun kalau kita lihat turbin air yang menghasilkan tenaga daripada ni fungsi ni alternator ni. Okey, so alternator ni untuk kenderaan saya semalam ni bateri ganti baru, indikator masih tetap menyala. Wiring dah semak berfungsi tetapi indikator bateri tu tetap menyala. Okey, so masalah ketiga yang pasti adalah alternator ni tidak dapat membekalkan tenaga semula kepada bateri dan perlu penggantian logik lah sebab dia pun dah berusia 13 tahun pergerakan pun dah lebih kepada berpuluh ribu jadi terpaksa lah korbankan dan terpaksa ganti seketul lah. Dia tak adalah pula boleh repair sama ada menggantikan karbon dia yang mungkin telah haus so itu adalah alternator alternator rosak yang telah rosak dan perlu penggantian dan bila diganti pasang settle tiada masalah. Okey, so itulah perkara ketiga berkaitan dengan permasalahan indikator bateri yang terus menyala adalah disebabkan oleh alternator yang tidak berfungsi. Inilah alternator yang dimaksudkan alternator yang telah rosak sebabkan oleh proses atau usia lah so alternator ni hampir 17 tahun so ini yang original so boleh simpan masukkan dalam museum. Okey, so sama juga seperti yang diganti dalam kenderaan saya tadi tu, inilah bendanya. Semua yang ini yang telah rosak so rosak dia tu bukan rosak dia tidak berpusing ataupun dia sangkut, tetapi kemungkinan besar adalah disebabkan oleh dedahan-dedahan ni yang mungkin menyebabkan air masuk dan suhu panas dan kemungkinan karbon di dalam tu ada karbon tu adalah kontak untuk kontak antara motor dan juga power motor dan juga memberi cas kepada bateri. So kemungkinan kabel tu pun telah haus lah cuma keadaan zaman sekarang ni mereka tidak pernah pula menggantikan ataupun membetulkan peralatan ni susah, mungkin alat ganti pun tak ada untuk menggantikan alat yang kecil, jadi dia ganti dengan seketul alternator ni Okey, alternator ni kalau semalam saya ganti harga dia kalau tak silap saya dalam lebih kurang 200.5 yang barulah. Brand apa tu saya tak pastilah, kemungkinan brand yang apa kata tiruan asalkan dia boleh berguna, tak tahulah berapa tahun dia boleh bertahan jaminan tu pun dia kata cuma setakat 2 bulan, saya kata 2 tahun lah, 2 bulan tak apa, rosak kita hantar balik. Okey, so ini adalah alternator yang memberikan tenaga kepada bateri untuk mengecas semula bateri agar bateri dapat berfungsi dan memberikan tenaga untuk memulakan starter kenderaan kita. Okey, so kita lihat apa hasilnya daripada penggantian alternator ni kepada kenderaan saya. Indikator yang saya tunjukkan tadi okey, yang pertamanya bila kita letakkan kunci, okey, kita kunci, okey, kita hidupkan enjin, okey, indikator tu semua menyala, tapi kalau indikator tu tak menyala pun bahaya juga sebab dia boleh menunjukkan bahawa ada
wire keselamatan untuk memastikan indikator itu berfungsi, tidak berfungsi. Jadi mungkin boleh membahayakan kenderaan anda. Okay, so bila kita hidupkan enjin, okay, lihat bateri telah terpadam. Okay, minyak enjin pun akan terpadam. Okay, handbrake tidak terpadam sebab masih lagi dalam keadaan handbrake ditarik. Pintu juga tidak terpadam sebab pintu masih terbuka. Okay, so yang utamanya indikator bateri terpadam, indikator enjin juga terpadam. So menunjukkan bahawa fungsi bateri, fungsi minyak enjin adalah dalam keadaan yang baik. Kalau dia masih menyala, perlu buat pemeriksaan. Indikator minyak, indikator temperature, RPM dan juga kelajuan. Kita lihat pada enjin. Bateri, wire regulatory, enjin berfungsi, radiator enjin berfungsi. Pastikan keselamatan, jangan ada sentuh pula. Radiator, alternator dengan kabel semua berfungsi pada kedudukannya lah. So alternator, bila enjin berpusing, alternator akan berpusing dan dia akan membekalkan tenaga, flow back tenaga ni ke dalam bateri, untuk membekalkan tenaga semula. Di detail dia ada alat yang boleh mengukur kuasa bateri. So pastikan bahawa anda merujuk kepada yang pakar lah. Saya sekadar berkongsi pengalaman, tapi yang buat ni semalam semua pakar, bengkel yang berkaitan. So itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga memberi manfaat kepada semua dan berguna, dan mungkin boleh like, share dan juga komen posting ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.